Mari saat ini kita sama-sama berdoa. Saudara, ketika kita akan mendengarkan firman Tuhan, apa yang menjadi kerinduan di dalam hati kita? 当我们在听神的话的时候，我们思想里面是什么？ Apa yang ingin kita minta dari Tuhan untuk waktu lebih kurang 30 menit ini? 我们向神祈求什么？在这个大概30分钟的时间里面， Mari minta secara pribadi kepada Dia. 让我们个别的向他来祈求。 Bapak, inilah keinginan hati kami. 父神，这就是我们的心愿， Tolong berikanlah kepada kami. 求你赐给我们， Hanya di dalam nama Tuhan Yesus 奉主耶稣基督的名， kami berdoa. Amin. 我们祷告，阿门。 Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. 亲爱的主内弟兄姐妹们，大家早安！ Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih merindukan untuk bisa berjumpa dengan kita secara pribadi. 感谢神，我们的神，他仍然渴慕的愿意与我们个人来相会。 Karena itu kita boleh beribadah hari ini. 因此，我们可以在今天早上来敬拜他。 Dan mari sejenak kita melihat apa sih kerinduan Tuhan bagi setiap dari kita. 让我们来看神对我们每个人的渴慕是什么呢？ Tema kita hari ini berbicara mengenai tinggal dalam hadirat-Nya. 因为今天我们要谈到在他的施恩座前， Tinggal dalam hadirat-Nya. 在他的施恩座前。 Bapak, Ibu, Saudara, 亲爱的主内弟兄姐妹， ketika kita ingin tinggal di dalam hadirat-Nya, 当我们愿意住在他的施恩座前的时候， memerlukan satu kerinduan. 需要一个渴慕。 Mari kita lihat bersama-sama di dalam Mazmur 84 ayat 1 sampai 5. 我们来看诗篇第84篇第1节到第2节。 Mazmur 84 ayat 1 sampai 5. 诗篇84篇第1到第5节。 Sudah mendapatkannya? Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah. Dan burung layang-layang sebuah sarang. Tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah besmamu ya Tuhan semesta alam. Ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu yang terus-menerus memuji-muji Engkau. 渴慕耶和华殿宇，万军之耶和华呀，你的居所何等可爱！我羡慕可想耶和华的殿宇，我的心肠，我的肉体向永生上帝呼吁欢呼。万军之耶和华，我的王，我的上帝呀，在你祭坛那里，麻雀为自己凿着房屋，燕子为自己凿着抱雏之窝。 如此住在你殿中的，变为有福。他们仍要赞美你，靠你的力量，心中向往西安大道的之人，变为有福。 Bapak Saudara, ketika tadi kita baca pemazmur berkata bahwa jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran-Mu. 弟兄姐妹，当我们刚才所读的，我的心那么的渴慕。 我的心肠，我的肉体，那么渴慕的居住在你的圣殿中。 Bapak Saudara pernah merindukan seseorang sedemikian rupa sampai hatinya itu benar-benar kerasa hancur, sedih sekali.
他因着这样的渴慕，甚至他的心肠脆了。 Mungkin bagi kita yang kehilangan pacar, putus cinta, 可能对我们一些人失去了爱人，或是我们失恋， sekalipun kita sakit hati dengan pacar kita itu, mantan pacar, 虽然我们对我们的那个过去的情侣感到心有点恨意， tapi kadang-kadang ada rasa rindu yang dalam di diri kita. 但是有时候在我们心里面有那个深刻的渴想他。 Apalagi kalau kita yang kehilangan orang yang kita kasihi karena kematian. 特别是当我们失去了我们所爱的人， Ada masa-masa di mana kita sangat merindukan orang tersebut. 很多时候我们会非常的渴望、可想他那个人。 Pemazmur berkata, jiwaku hancur, hatiku hancur karena merindukanmu. 诗人告诉我们，我的心粉碎了，因为我可想你。 Pernahkah kita merindukan Tuhan sedemikian rupa? 我们曾经可否有这样的渴慕神呢？ Dalam Mazmur 84 ayat 11, 诗篇84章10节， Pemazmur berkata, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. 诗篇84章第10节，在你的烟里住一日，胜似在别处住1000日。宁可在我神殿中看门，不愿住在恶人的帐篷里。 Bapak Saudara, bagian firman Tuhan Mazmur 84 ayat 11 ini tadi sudah kita nyanyikan sebagai lagu pengakuan dosa kita kepada Tuhan, bukan? 这段经文就是84篇第10节，就是刚才我们在唱那个我们忏悔的时候的那首诗歌已经记载了。 Waktu kita nyanyikan lagu tersebut, 当我们唱那首诗歌的时候， apakah hanya bicara tentang kita nyanyi aja secara mulut? 是否我们单单用嘴唇唱而已？ Ataukah sungguh-sungguh kata demi kata di dalam lagu tersebut merupakan satu kerinduan? 它是歌词里面的每一句话能够成为我们的一个可想。 Bapak Ibu Saudara, lagu yang tadi kita nyanyikan 刚才我们所唱的那首诗歌， itu saya dengar, saya tahu ketika saya masih masa SMA. 那是当我知道我会唱的时候，是在我中学的时候。 Walaupun saya bukan dari keluarga Kristen, tetapi karena saya sekolah di sekolah Kristen, makanya waktu itu saya mendapatkan kesempatan untuk bisa ke gereja. 虽然我不是出自基督徒的家庭，但是因为我到我所读的学校是基督教，因此我能够到教会去。 Di situ ketika mendengar lagu ini dan menyanyikannya, 在那里，当我听到这首诗歌，同时我把它唱出来的时候， nggak tahu gimana ada satu kerinduan di dalam diri saya untuk bisa tinggal di rumah Tuhan. 不知何故，我的心引起了一个渴慕的心，愿意住在神的殿中。 Padahal waktu itu saya hanya sekedar ikut-ikutan ke gereja. 其实当时我只是到教会去而已。 Ternyata belasan tahun kemudian beneran saya tinggal di rumah Tuhan. 果然1年以后，我住在神的家里面。 Kenapa saat itu saya ingin untuk tinggal di dalam rumah Tuhan? 为什么当时我愿意想住在神的殿中呢？ Karena saya merindukan adanya satu kedamaian. 因为渴慕有一个平安的心。 Sekalipun saat itu saya belum benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus dan mempunyai relasi dengan Dia. 虽然当时我还没有真正的认识耶稣，并且和他有个很好的关系， Tapi jauh di dalam hati saya tahu bahwa ketika saya bisa berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, ada sesuatu yang berbeda yang bisa dialami. 但是我深的感觉，当我与他神一个亲密的关系的时候，我心中有一个非常的一个
平安的心。 Sangat menyenangkan kalau bisa terus-menerus bersama dengan Tuhan. 心里非常的喜悦，就是能够继续的跟神在一起。 Dan ternyata pemikiran seperti ini bukan hanya saya miliki saat itu. 而原来这样的思想，不是单单我这个人会这样想而已。 Tapi sekitar tahun lalu ada satu teman saya yang bukan Kristen bertanya kepada saya. 但之前有一个我的朋友也这样的问我， Dia berkata, "Cik, kamu enak dong ya, hatimu tenang dong ya karena kamu tinggal di gereja." 他说：“姐，你很爽哦，你的心很安宁哦，因为你住在神的家。” Di dalam pemahaman dia, 在他所思考的， orang-orang yang tinggal di rumah ibadah, 那住在神的家的人， orang-orang yang tinggal di gereja, di kuil, 那些住在教会、住在庙宇的人， adalah orang yang memiliki ketenangan 是一个愿意心里有安宁的人， karena dekat dengan Tuhan. 因为靠近神。 Benarkah seperti itu? 真的是否如此吗？ Kalau memang benar 就是真 seperti 的 itu, 是如此的话， saya pikir Bapak Ibu Saudara akan rame-rame datang minta izin sama Mu Selyong ataupun Pak Andi untuk tinggal di sini. 我相信有许多的弟兄姐妹都愿意来寻找廖牧师和安利执事，要住在神的家中。 Apakah seperti itu yang ingin dikatakan oleh pemazmur di dalam Mazmur 84 ini bahwa yuk rame-rame tinggal di rumah Tuhan, 是否 di 如 gereja? 是否如诗人84篇那边所说的，我们大家都来住在神的家中？ Mari kita lihat bersama-sama gambar berikut. 我们接下来看下面的画面。 Next. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika tadi dikatakan bahwa sebab lebih baik satu hari di pelataranmu 亲爱的弟兄姐妹，当我们所读的那篇经文，在你的院里住一日， pelataran itu adalah halaman bait suci. 那就是圣殿里面的那圣所。 Next, yang ada lingkaran, nah ada yang tadi, yang pertama, yang ada bulatan merah itu 有 itu 那 halamannya. 有那个红色圆圈的，就是在他的那个圣所那边。 Bait suci itu ada halamannya. Di halaman tersebut orang-orang Israel yang biasa saja itu ketika datang menyembah Tuhan hanya boleh datang di pelataran ataupun di halaman bait sucinya. 就是在那个圣殿里面的一个渊宇的那个地方，只是让那些以色列人可以在那边聚集来朝见神。 Next. Di bagian yang bulat yang merah kedua itu adalah ruang suci. 而在这红圆圈的第二个的这个地方，就是个圣殿。 Orang Israel yang awam seperti kita jemaat nggak boleh masuk ke sana. 那这圣所是普通的那个信徒是不可以到里面去的， Yang boleh masuk ke sana itu hanya para imam. 可以进入那个这圣所的人，只有是单单那些祭司。 Kemudian berikut. Yang paling dalam itu ruang maha suci. 而在里面的是这圣所， Yang boleh masuk ke sana hanya imam besar. 可以进到那边是大祭司而已， Dan itu 1 tahun 1 kali saja. 而每一年只有一次而已。 Dan di pertengahan antara yang membatasi ruang suci dan ruang maha suci ada tirai. 而隔开这个这圣所院里那边有一个帐幕。 Bapak Ibu Saudara melihat kerinduan dari pemazmur. 弟兄，我们看这个诗人的他的渴慕的心， Dia nggak berkata, Tuhan tolong izinkan aku masuk sampai yang ke dalam, bisa bertemu muka dengan Engkau. 他没有说我愿意进到那个圣殿的深处里面来朝见你。
Tapi izinkan aku saja untuk bisa ada di pelataran, di halaman saja. 而是让我可以单单在那个圣殿的烟雨那一方而已。 Bapak Ibu Saudara melihat kerinduan. 弟兄们，你们可以看他渴慕的心。 Pada saat itu ketika orang Israel ingin berjumpa dengan Tuhan, mereka datang ke bait suci. 当以色列人他们要朝拜神的时候，他们来到圣殿。 Dan ketika mereka akan ingin berjumpa, mereka harus membawa korban bakaran. 他们必须带那些祭牲品来朝见神。 Apakah tempat berjumpa dengan Tuhan, hadiratnya Tuhan, 是否来到神的圣桌前的人， itu hanya ada di bait suci? 而单单在圣殿而已？ Mari kita lihat Mazmur 139 ayat 7 sampai 12. 我们来看诗篇139篇第7到第12节。 Mazmur 139 ayat 7 sampai 12. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. 诗篇139篇第7节。 我往那里去躲避你的灵，我往那里去逃避你的面。我若升到天上，你在那里；我若在阴间下榻，你也在那里。我若展开清晨的枝旁，飞到海极居住，就是在那里，你的手必引导我，你的右手必扶持我。我若说黑暗必定遮蔽我，我周围的亮光必成为黑暗。 黑暗也不能遮蔽我，使你不见；黑夜却如白昼发光。黑暗和光明在你看都是一样。 Dari bagian ini kita bisa melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang maha hadir dimanapun Dia ada. 从这段经文里面，我们看我们的神是无所不在的神，到处他都有在。 Kita nggak bisa lari dari hadapan Dia. 我们不能够从他面前逃避过。 Jadi hadirat Allah itu tidak hanya bicara ada di dalam bait suci ataupun di rumah Tuhan dalam bentuk gereja. 在施恩泉，不是单单说我们是在圣殿里面教会，而是在我们家中而已。 Bapak Ibu Saudara boleh hadir di tempat ini, di gereja ini, 弟兄姐妹可以在这教会， secara fisik saja, 是就带着我们身体而已， tapi belum tentu Bapak Ibu dan Saudara dan saya 但不见得弟兄姐妹和我 mengalami hadiratnya saat ini. 可以经历到神的同在。 Bapak Ibu dan Saudara boleh saja ada dimanapun saat ini, entah di kamar tidur, entah dimanapun, lewat online melihat ibadah yang ada, mengikuti ibadah yang ada. 弟兄姐妹，你可以在任何一个地方，在这里，或是在床上，你跟随着这个敬拜的话， Sekalipun engkau tidak ada di gedung gereja, tapi jikalau hatimu sungguh-sungguh rindu datang kepada Dia, di situ engkau mengalami kehadiran Dia. 虽然你不身在教会里面，但是因为你的心渴慕与他同在，那么你就能够感受到了神的同在。 Mari kita lihat slide berikut. 我们接下来看这个短片。 Hadirat Allah itu bicara tentang kehadiran Dia. 在施恩桌前，就是谈到他与我们同在。 Kalau kita baca di dalam Alkitab bahasa Inggris, kita akan melihat kata hadirat sering dipakai kata presence of God. 就是我们阅读英文的圣经，我们看到那个施恩桌前，就是说他是在现场的神的同在。 Dan menarik kalau kata di dalam bahasa Inggris ini presence, kehadiran, itu
tetap ada di situ, tolong slide-nya. Menarik bahwa kata present ini diambil dari kata dasar present ataupun masa sekarang ini. 这句话的基础就是说，此刻、现在。 Di sini kita bisa melihat bahwa benar-benar untuk kita bisa mengalami yang namanya satu kehadiran Allah, hadirat Allah. 这里我们会深深的体会到、经历到神的同在。 Kita perlu benar-benar hadir di masa sekarang ini. 我们真正的需要在这个时刻。 Butuh benar-benar being present. 然后真正的感受到一个现场的感受。 Benar-benar hadir di sini sekarang ini. 真正的我们在这个地方 dengan Tuhan. 与神同在。 Maksudnya apa? 意思什么呢？ Maksudnya tubuh kita, fisik kita boleh hadir di sini di masa sekarang ini, tetapi yang namanya pikiran, perasaan kita itu seringkali melayang-layang mengingat-ingat apa yang terjadi di masa lalu. 意思什么？我们的身体会在这里，但是我们的思想已经飞到了不知道到什么地方，就是我们在想过去的事情。 Mungkin kita hadir di sini dengar firman Tuhan, tapi pikiran kita mikirin kejengkelan kita dengan pasangan ataupun anak-anak kita tadi pagi. 可能在这里我们在听讲道，但是我们的思维已经去想到那些可能我们跟我们的群人们吵架的事情。 Atau pikiran dan perasaan kita melayang-layang nanti setelah ibadah ini aku harus ngapain? 可是我们的思想已经想到了敬拜以后我要到什么地方去。 Jadi ternyata kita tidak sepenuhnya benar-benar hadir saat ini di sini bersama dengan Tuhan. 意思是我们没有完全的在这里与神同在。 Makanya nggak heran kalau kita tidak benar-benar mengalami yang namanya hadirat Tuhan. 因此不奇怪，就是我们没有深深经历到在施恩桌前与神同在。 Tuhan ingin kita benar-benar bisa fokus semuanya, tubuh, fisik, pikiran, perasaan, jiwa, keseluruhan diri kita hadir. 神他要我们完全的身心灵，聚焦在神这里。 Sehingga di situ muncul yang namanya kesadaran akan kehadiran Tuhan. 在那里就产生了一个觉悟，就是说神的同在。 Saya kasih contoh simpel ya. 我给一个比方， Benarkah kita saat ini benar-benar hadir di sini? 我们是否真的我们身在这个地 Di 方？ tempat kita masing-masing. 我们在个人的地方， Bisakah Bapak Ibu Saudara merasakan apa yang terjadi dengan jari kaki Bapak Ibu dan Saudara? 你是否会感受到你的脚趾，那个感受是什么？ Sadarkah Saudara apa yang terjadi dengan jari kaki Saudara? 你是否会意识到你脚趾的那个感觉是什么？ Waktu saya tanya, mungkin baru Bapak Ibu dan Saudara itu mencoba apa yang terjadi dengan kakiku ya? Terus kemudian kira-kira ngerasakannya. Itu lagi ngerasakan apa ya? 可能当我这样问你的时候，你才会去注意到你的脚趾，那时候的感受是什么的感受？ Dan mungkin ada juga dari kita yang kok aku nggak bisa ngerasain ya jari kakiku ya, ada kagak ya gitu ya? 可能在我们当中还会说，为什么我没有感受到我的脚趾那个感觉呢？ Contoh simpel seperti ini 这样简单的比喻， membuktikan bahwa ternyata seringkali kita tidak benar-benar sadar ada hadir sekarang ini. 这证明了我们常常没有意识到我们在这里。 Terhadap tubuh fisik saja, tubuh fisik milik kita sendiri, kita nggak bisa menyadari itu. Bagaimana kita bisa menyadari kehadiran Tuhan? 我们对我们自己的身体的那种感受都没有，我们就能够感受到了神的同在呢？ Karena kemungkinan kita terbiasa ininya melayang-layang kemana-mana. 可能已经习惯了我们的思想，飞到什么地方去。
Karena itu kita perlu belajar melatih kesadaran kita bahwa Allah hadir bersama dengan kita. 因此，我们要学习，我们要训练自己，意识到神怎么样的与我们同在。 Tapi di dalam perjalanan untuk bisa menyadari bahwa Tuhan benar-benar hadir bersama dengan kita, membutuhkan yang namanya kepercayaan, percaya. 但是要朝向这方面有这样的结果，我们需要一个信心，相信。 Kita perlu mempercayai bahwa Allah itu Allah yang benar-benar maha hadir, yang benar-benar mengasihi kita, yang ingin bersama dengan kita. 我们要相信神，他是无所不在的神。我们要相信他真的愿意与我们在一起。 Mempercayai atribut-atributnya Dia yang lain. 我们相信他所做的一切的指标。 Mazmur 84 ayat 12 sampai 13. 诗篇139篇第11到第13节。 Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Mazmur 84 ayat 12 sampai 13. Sebab Tuhan Allah adalah matahari 因 dan 为耶 perisai. 和华上帝是日头，是盾牌，要赐下恩惠和荣耀。他为赏留下一样好处，不给那些行动正直的人。万军之耶和华依靠你的人，变为有福。 Pemazmur mempercayai Tuhannya yang dia sembah. 诗人他相信他所敬拜的那位上帝。 Jikalau kita ingin bisa melatih kesadaran kita akan hadirat Tuhan, 就是我们愿意练习我们的意识怎么样的与神同在的话， di dalam perjalanan rohani ini, 在这个凌晨里面， kita perlu mempercayai Tuhan kita. 我们要相信我们的神。 Sebagai murid Kristus, 身为神的基督的门徒， perjalanan rohani yang kita lakukan, tinggal bersama dengan Dia setiap hari. 我们属灵生命的形成是与他每一天的同行， Membutuhkan pembelajaran, mempercayai Dia. 我们要学习深信他。 Karena itu dibutuhkan latihan. 因此，我们需要练习。 Kita lihat slide berikut. Ada seorang yang hidup di abad 16. 有一个活在第16世纪的人， yang sering terkenal dengan sebutan Brother Lawrence. 他被称为 Brother Lawrence， Dia adalah seorang biarawan 他是一位修士， di biara Karmelit. 在甘麦利的一个修道院。 Brother Lawrence ini dulu mantan tentara yang kakinya cedera karena perang. 所以 Brother Lawrence 他是一位退伍军人，受伤的，他的脚受伤的退伍军人。 Satu kali dia memutuskan untuk bisa masuk ke biara. 有一回，他决定要居住在这个修道院里面。 Dan ketika dia tinggal di sana lebih kurang hampir 10 tahun, 当他住在这个修道院里，大概有10年的时间， dia mengalami yang namanya ketidaktenangan. Dia ternyata waktu awal dia masuk ke biara, dia berpikir dia akan mendapatkan ketenangan. Ternyata setelah hampir 10 tahun dia tinggal di dalam, nggak mendapatkan itu. 他本以为他住在这个修道院里面会得到这个安宁，但是他住了10年以后，心里也没有安宁。 Jadi jangan pikir bahwa tinggal di gereja seperti kami, tinggal di pastori itu tiap hari dapat ketenangan. Enggak, Bapak Ibu Saudara. 所以你不要认为你每天住在教会或是住在牧师楼里面，心里会安宁，不是的，弟兄姊 Jadi 妹。 nggak bedanya dengan kalian yang tinggal di rumah. 跟我们住在家里没有区别。 Jadi pada saat itu dia berpikir kenapa ya bisa seperti ini padahal mereka
yang namanya biarawan-biarawan itu ada waktu tertentu di dalam satu hari bisa beberapa kali untuk berdoa kepada Tuhan. 他在想为什么不能够得到安宁呢？其实他们修道士，他们有一定的时间与上帝同在，从来这个灵修。 Dia rindu untuk bisa mengalami kehadiran Tuhan. Dia rindu untuk bisa tinggal terus dalam hadirat Tuhan. 他非常渴慕与神同在，他非常渴慕在神的圣座前与神同在， Tapi nggak bisa. 但是不能够。 Waktu dia tinggal di biara tersebut, dia bertugas di bagian dapur. 当他住在这个修道院的时候，他的任务是在厨房， Karena kakinya cedera, 因为他的脚受伤， dia seringkali menjatuhkan piring dan yang lain. 他时常跌破了盘碗或是其他的事情。 Di tengah ketidakmampuan dia melakukan tugasnya dengan baik di dapur. 他在厨房里面不能够很好的完成他的任务。 Mungkin yang saya pikirkan mungkin itu salah satu alasan kenapa dia tidak benar-benar bisa merasakan kehadiran Tuhan. 可能我在想，就这个原因，他不能够进入到神的同在。 Karena mungkin dia melihat kok saya menjadi orang yang seperti ini sih. 可能在想我为什么是这样的一个人呢？ Pasti dong kalau dia tidak melakukan tugasnya dengan baik dia pasti akan dimarahin bukan? Nggak usah dimarahin pasti muncul sendiri rasa bersalah di dalam dirinya. 当然，他不能够好好的完成任务，他觉得别人会责怪他，从前别人没有责怪他，心里也又感到自责。 Dan mungkin itu membuat makin lama dia makin menderita. 可能这是让他越久越感到受苦。 Sampai satu kali nggak tahu gimana caranya. Kemudian terlintas dalam pikirannya untuk dia melatih dirinya berbicara dengan Tuhan. 后来不知道如何，他想到了，他要学习怎么样的与神同在。 Dia teringat akan ayat Alkitab yang berkata, lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan. 他记得有一个经文说：“你为主做任何的事情。” Jadi waktu dia di dapur mencuci piring, waktu dia motong kentang, dia mencoba melakukannya untuk Tuhan. 因此，在他做他的工作的时候，就是在洗盘子，还是在他在切这个土豆的时候，他学习怎么样的与神同在。 Dan dia bukan hanya sekedar melakukan untuk Tuhan, tapi melakukannya bersama dengan Tuhan. 他不是单单为主而做，而是他与主一同来做。 Jadi waktu dia lagi bekerja, dia sering ngobrol dengan Tuhan. 所以，当他在工作的时候，他一直跟神在谈话。 Dan karena dia sering belajar melatih dirinya untuk terus-menerus terkait dengan Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam pekerjaannya dia, di dalam kehidupannya dia. 因为他在学习，在训练自己，在他的生活工作上，怎么样的与神同在。 Akhirnya ada satu sukacita di dalam dirinya. 因此后来在心中有一个喜乐的心。 Di situ dia melatih kesadaran dia akan keberadaan Tuhan bersama dengan dia saat itu. 那个时刻，他已经训练了自己，怎么样的与当时与神同在。 Sehingga kadang-kadang waktu dia lagi ngerjain tugas bisa tiba-tiba sukacita timbul di dalam hatinya dan dia pengen ketawa tapi nggak berani karena takut orang di sekitarnya akan lihat kok kayak orang gila ya tiba-tiba ketawa seperti itu. 因此，当他常常工作的时候，在跟神谈话的时候，有时候有一些他感到好笑的事情的时候，他会发出笑声来，就让周围人觉得奇怪。 Itulah latihan yang dia lakukan. 这就是他所做的这个训练。 Dan itu membuat orang-orang di sekitarnya tertarik sehingga mereka banyak datang ngobrol dengan dia, bertanya apa rahasianya dia. 就因此这个缘故，周围人被他吸引了，来问他：“你的秘密是什么？” Rindukah Bapak Ibu Saudara untuk benar-benar bisa tinggal di dalam hadirat Tuhan? 弟兄姐妹们，你是否真的渴慕能够住在神的圣座前？ Mulai latih diri kita. 你要开始训练自己。 Mungkin awal-awal susah untuk terus-menerus bisa ingat kepada Tuhan, tapi nggak apa-apa. 可能开始的时候你会忘记了神的同在，但是没有关系。 Awal-awal susah, makin lama dilatih itu menjadi satu kebiasaan yang tidak akan
Tidak akan disengaja lagi, tetapi menjadi sesuatu yang otomatis terjadi. 开始的时候你会感到困难，但是慢慢的以后，你就会习惯了。 Dan di dalam ketika kita melatih kesadaran kita akan Tuhan untuk ingat kepada Dia dan kemudian ngobrol, bertanya kepada Dia, di situ perlu ada satu hal yang kita ingat. 当我们要训练自己的预设怎么样的神与神同在的时候，我们需要一个方法， Yaitu tentang pengampunan. 就是关于赦免。 Karena kebenaran bahwa Allah yang maha hadir itu bisa membuat kita bahagia, melegakan, tetapi juga bisa mengintimidasi kita. 因为无所不在神，他会使我们感到喜乐，但是他也能够催逼我们。 Seberapa kita pernah melarikan diri dari Dia karena kita melakukan satu dosa tertentu. 有多少时候我们躲避他，因为我们做了一些的罪恶的事情。 Di dalam Markus 15 ayat 37 sampai 38, Markus 15 ayat 37 sampai 38. 在马可福音， Pasal Markus 15 ayat 37 sampai 38, lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. 马可福音第15章37节，耶稣大声喊叫，气就断了，殿里的幔子从上到下裂为两半。 Tirai bait suci yang tadi saya katakan 圣殿里面的幔子，刚才我所说的， terbelah dua ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. 当主耶稣在十字架上断气的时候，已经裂了两半。 Artinya bagi setiap dari kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, tidak ada lagi halangan di antara kita untuk bisa mengalami kehadiran Dia. 这表明了我们每个信主耶稣基督的人，我们与神之间已经没有隔界的叫幔子了， Karena ada pengampunan yang Dia berikan kepada kita. 因为他赐给我们赦罪的。 Tapi pengampunan yang Dia berikan ketika pertama kali kita percaya kepada Tuhan Yesus, 当第一次我们相信他的时候，他赦免我们罪的时候， nggak bisa hanya sekali kita alami pada saat itu. 我们不能够一次的就能够经历到那个时候。 Tapi di dalam keseharian hidup kita, kita perlu terus mengalami yang namanya pengampunan dari Dia. 但在每天的生活里面，我会经历到他对我们的赦免的罪。 Pernahkah Bapak Ibu Saudara ketika melakukan sesuatu dan kemudian merasa bersalah? 你是否有感觉到有时候我们做一件事情的时候感到有Atau 犯了 merasa 错， tidak layak? 还是感到不配， Atau merasa marah dan yang lain? 还是因着别的事情恼怒？ Dan ketika itu terjadi, malah membuat kita hindar dari Tuhan. 这样的事情发生，我们就逃避了神。 Jadi waktu di dalam melatih kesadaran kita akan kehadiran Tuhan, di situ ketika itu muncul, 当我们训练自己的意识与神同在的时候，那个事情就产生出来了。 ingat Tuhan Yesus menawarkan pengampunan itu kepada kita. 你要记得，主耶稣他要赦免我们的罪。 Datang, kasih tahu. 我们来到面前，告诉他， Minta pengampunan. 求他赦免。 Dan ketika kita alami 当我们经历了 saat itu, 那个时候， maka itu akan membuat kita perlahan-lahan terus-menerus bisa merasakan kehadiran Dia. 那么我们就感受慢慢的他的同在。 Dan pengampunan yang kita rasakan saat itu bisa membuat kita mengampuni orang lain di sekitar kita yang melukai kita. 当时我们所领受那个感受，我们就会赦免周围得罪我们的人。 Itulah cara untuk tinggal di dalam hadirat Dia. 这就是学习怎么样的住在他的圣座前， Setiap hari di dalam rutinitas kita. 在我们每天的练习的事情上， Kita perlu kerinduan, 我们需要渴慕他， kita perlu belajar mempercayai, 我们要学习相信他， kita perlu belajar melatih 我们需要训练自己， dan mengalami pengampunannya. 而经历他的赦免。 Mari kita berdoa. 我们一同祷告。 Bolehkah saya minta pemusik memainkan lagu yang nomor 2 yang sebelum pengakuan dosa? Dan meminta singer untuk boleh menyanyikan lagu.
Saudara, 弟兄姐妹， apakah kita rindu 我们是否渴慕 untuk tinggal dalam hadirat-Nya? 在他的施恩座前， Merasakan kehadiran-Nya bersama dengan kita 感受到在他施恩座前与他 setiap 同在， waktu. 每一个时候， Tuhan merancang kita, 神已经计划了我们， Tuhan membentuk kita 神塑造了我们， untuk terus-menerus bersekutu dengan Dia. 继续不断的与他一同沟通。 Tuhan merancang kita 神已 untuk 经 terus-menerus ada bersama dengan Dia. 神已经计划了，让我们时刻与他同在。 Kerinduan ini tidak akan pernah bisa terhapuskan. 这个渴慕是不能够抹灭的， Tapi seringkali kita salah. Kita berpikir ini adalah kerinduan akan hal lain di dalam hidup kita. 但是我们常常错了，我们以为是我们在渴慕别的事情。 Kita berpikir kerinduan ini adalah kerinduan akan uang, kerinduan akan pacar, kerinduan akan cinta orang lain. 我们的渴慕以为是我们需要金钱，还是需要伴侣，还是其他的？ Tapi sebenarnya ini adalah kerinduan akan dirinya. 其实是在渴慕与他同在。 Dan saat ini 此刻， Tuhan menanti kita. 神在等候我们， Dia merindukan kita 他渴慕我们 menyambut kehadiran Dia. 来迎接到他的施恩前。 Dia rindu engkau bisa melihat kepada Dia. 他渴慕你仰望他， Dia rindu engkau bisa berbicara kepada Dia. 他渴慕你跟他说话。 Dia rindu berkata-kata kepadamu. 他渴慕与你说话。 Tuhan, 主啊， betapa kami adalah orang-orang yang berbahagia 我们是何等蒙福的人， karena kami boleh menjadi milik-Mu. 因为我们能够属于你。 Karena Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang sangat merindukan kami. 因为你是一个非常想念我们的神， Engkau tidak ingin kami hidup sendirian. 你不要我们单独的活着， Engkau tidak ingin kami hidup sendirian tanpa Engkau. 你不要我们活着没有你。 Tuhan, 主啊， kami pun rindu 我们也思念你， tolong kami, 帮助我们， tolong kami. 帮助我们。 Mulai dari sekarang ini, 从现在开始， melatih kesadaran kami 学习训练我们的意识， akan kehadiran-Mu, 你的同在， akan Engkau di dalam rutinitas pekerjaan sehari-hari kami. 在我们每一天的例行的工作上， Dan ketika kami melakukannya, 当我们做的时候， kami menjadi orang-orang yang berbahagia. 我们成为一个有福的人。 Terima kasih. 主啊，感谢你， Terima kasih Tuhan Yesus, 感谢主耶稣， karena Engkaulah yang memampukan kami untuk bisa mengalaminya. 因为是让你让我们有能力去经历这些。 Terima kasih Roh Kudus, 感谢圣灵， karena Engkau yang mengingatkan, 因为是你提醒了我们， Engkau yang membimbing kami 你引导我们， untuk boleh mengalami. 可以去经历。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名，我们 Amin 祷告，阿门。